Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bersama dengan Ustazah lagi, Ustazah Fadila. Kita akan sambung kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan subjek pendidikan Islam bidang ulum. Okey, seperti minggu sudah kamu telah belajar subjek telah belajar tajuk Mari Beriadah. Ingat kan? Ingat tak minggu sudah Ustazah ada bagi satu kerja, suruh awak buat pengertian riadah, hukum beriadah, dan apakah yang akan terjadi jika kita malas beriadah. Ini diambil daripada sini. Pengertian kita punya hukum beriadah apa dia. Hukumnya harus dan digalakkan berdasarkan hadis tersebut ni lah. Kan kamu pun dah ulang kaji daripada bahagian ini. Hari ini Ustazah nak sambung sedikit lagi dan awak kena buat nota, sambung untuk buat nota. Okey, nanti Ustazah akan terangkan. Okay, untuk next ni, buka muka surat 170 dan 171. Okey, hari ni kita nak belajar tentang adab di pupuk sukan seronok. Ni sekarang kita nak cerita tentang apa adab-adab dalam beriadah. Dalam beriadah ni dia ada adab. Bukan main suka-suka. Dekat sini diceritakan tentang Farouk. Okey, kita baca sama-sama ya. Farouk murid tahun 4. Beliau merupakan murid yang aktif beriadah. Sukan kegemarannya ialah bola sepak. Farouk terpilih menjadi wakil sekolah dan telah mengharumkan nama sekolahnya di peringkat daerah dan negeri. Setiap petang Khamis, Farouk berlatih bersama-sama dengan rakan di padang sekolah. Ketika beriadah, mereka sentiasa mengamalkan adab-adab beriadah. Nampak sini? Tajuknya adalah adab beriadah. Kita nak ambil poin dia. Apakah itu adab-adab beriadah? Seperti menjaga kebersihan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, memelihara semangat kesukanan. Serta ni nombor 3, serta memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Ada 4. Pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, memelihara semangat kesukanan. Yang keempat, memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Okay, yang pertama, jaga kebersihan. Maknanya walaupun kita bersukan dekat tempat tu, contohnya macam di padang, lepas kita beriadah, jangan tinggalkan benda-benda yang tak sepatutnya kita tinggalkan kat padang. Contohnya macam botol air, kita makan jajan-jajan, kita tinggalkan jajan kat situ. Tu namanya tidak menjaga kebersihan. Yang kedua, menutup aurat. Kan lelaki dan perempuan tu ada had aurat dia. Perempuan boleh bersukan tapi dia kena jaga aurat. Lelaki pun boleh bersukan tapi kena jaga aurat. Aurat lelaki apa? Pakaian yang menutup daripada pusat hingga ke lutut. Ustazah boleh tak nak pakai seluar pendek? Okey, sekarang saya tanya, seluar pendek awak tu sampai mana? Sampai lutut. Sampai lutut Ustazah. Dia tutup lutut. Okey, bila awak main lari-lari, seluar tu terangkat tak? Bila seluar terangkat, maka akan ternampaklah aurat. Maka tidak boleh. Seelok-eloknya pakailah seluar panjang. Kalau nak pakai seluar pendek pun dalam tu pakailah tie-in.
tak menjadi satu masalah pun. Okey, faham ya? Okey. Lepas tu kita sambung. Selain itu, mereka juga menjauhi amalan negatif dalam sukan. Ini perkara-perkara yang perlu dijauhi. Menjauhi amalan negatif. Apa dia? Seperti pembaziran dan aktiviti yang mengandungi unsur-unsur judi. Pertama, pembaziran. Pertama. Yang kedua, aktiviti itu tidak mengandungi unsur-unsur judi dan rasuah. Amalan-amalan yang perlu dijauhi. Faham tak pembaziran? Pembaziran tu maksudnya dia suruh apa? Pembaziran masa. Pembaziran masa waktu itu patutnya dah masuk waktu maghrib, tapi awak bazirkan masa awak sampai awak langgar waktu solat. Lepas tu pembaziran masa, sepatutnya waktu tu ada waktu belajar, tapi awak habiskan dengan bermain. Walaupun bermain itu mainan yang sihat, tapi dia menjadi satu kesalahan apabila awak tidak meletakkan pada masa yang sesuai. Okey. Yang kedua, aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Contohnya macam bola sepak. Dia sokong tim A, seorang lagi sokong tim B. Jadi dia pun berlawan. Siapa menang? Tim A menang malam ni, jadi dia kena bayar. Tim B kalau menang, kena bayar kat dia. Tu dia unsur-unsur judi lah. Okey. Di samping seronok bersukan, mereka juga tidak lupa mengingati Allah dengan menunaikan solat berjemaah di surau berdekatan. Nampak? Waktu dalam kita beriadah, kita tak melupakan tanggungjawab kita kepada Allah, iaitu dengan menunaikan solat berjemaah lagi. Solat berjemaah. Okey. Itu. Dan seterusnya, saya nak terangkan untuk kepentingan adab beriadah. Apa itu kepentingan? Apa itu kepentingan? Kepentingan ni sama maksud dengan kebaikan. Daripada kita beriadah tu, apa kebaikan yang kita dapat? Apa kepentingannya kepada diri kita? Kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain atau orang sekeliling, apa dia? Okey, kita baca sama-sama, kita ambil point, nanti buat nota. Okey, yang pertama, mari. Ini adalah boria. Ini adalah boria. Kalau awak baca ni mestilah kena baca dalam nada boria, tapi kita baca dulu Marilah kita bersukan, dengan beradab kita lakukan. Berenang, memanah, sunnah diamalkan. Bola jaring, bola sepak, semua kita layan. Beruntung benar mereka bersukan, badan sihat, kuat, penyakit dihindar, keselamatan terjamin, masa sukan, masa diisi tanpa melalaikan. Kat sini ada point dia. Apa dia? Apa dia kepentingan kita dapat? Yang pertama adalah badan sihat, kuat. Pertama. Yang kedua, penyakit dihindar. Yang ketiga, keselamatan terjamin, masa sukan ketiga. Keempat, masa diisi tanpa melalaikan. Ni nombor 4. Ada 4 isi kepentingan dia. Selain tu apa dia? Ada lagi. Pahala dapat, iman pun kuat, umat dimuliakan, dipandang hormat. Apa ni? Tipu, rasuah, gaduh dihapuskan, perpaduan kukuh, sengketa dijauhkan. Apa lagi poin yang seterusnya? Pahala dapat, iman pun kuat. 5. 1, 2, 3, 4 ni 5. Pahala dapat pahala. Yang keenam, iman kuat.
Yang ketujuh, umat dimuliakan, dipandang hormat. Ini nombor 7. Nombor 8, tipu rasuah gaduh dihapuskan. Ini nombor 8. Nombor 9, perpaduan kukuh, sengketa dijauhkan. Ini nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang seterusnya, sukan diamalkan pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh juga. Mari adik, kakak, tuan, puan semua, tidak kira usia, tua ataupun muda. Okey, kat sini ada 9 isi. Kalau kita pecah-pecahkan, ada 9 isi. Kalau nak ikutkan, ini pun boleh jadi. Boleh dijadikan satu isi lagi. Faham tak? Sukan diamalkan pelbagai bangsa. Kan? Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh juga. Mari kita kakak, tuan, puan semua, tidak kira usia ataupun muda. Tapi yang ini awak kena bina ayat sendirilah. Contohnya macam buat maksud dia adalah sorry. Ini adalah daripada terjemahan daripada ini. Perpaduan kukuh, sengketa dijauhkan. Apabila kita sama-sama bersukan, beriadah, sama-sama berbilang bangsa, maka akan terjalinlah perpaduan yang kukuh. Okey, tugasannya apa yang Ustazah nak bagi hari ini adalah awak sambung nota yang sebelum Ustazah bagi. Kan Ustazah bagi nota yang macam ni kan, awak buat kan. Lepas awak buat tu, nombor 3 kan, apakah yang terjadi jika kita malas beriadah. Sekarang sambung nombor 4. Nombor 4, apa dia nombor 4? Nombor 4 adalah adab beriadah. Adab mana ni? Adab beriadah. Okey, ni nombor 4. Saya dah terangkan kat sini ada berapa isi ni? 1, 2, 3, 4. Okey, ini adab saja. Lepas tu sambung nombor 5. Apa dia? Perkara yang perlu dijauhi perkara yang perlu dijauhi semasa beriadah. Apa perkaranya? Kat sini ada 2 isi. Yang pertama, pembaziran. Yang kedua, aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Ada 2. 1, 2. Yang adab tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Buat 4 isi. Buat macam ni je. Buat macam ni. Lepas tu awak buat 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ini perkara yang perlu dijauhi. Okey. Dan yang seterusnya nombor 6 dan yang terakhir adalah kepentingan adab beriadah. Buat tajuk dia kat sini. Kepentingan adab beriadah. Ada berapa kepentingannya?
Tadi Ustazah dah pecah-pecahkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isi. Awak tulis semula poin-poin dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu saja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Tapi nanti bila selesai tugasan ni, tolong letak snap dan send pada grup yang Ustazah letak dekat tugasan situ. Nanti Ustazah akan ada satu grup, nama dia grup hasil tugasan. Kat situ tempat mengumpul hasil-hasil tugasan kepada Ustazah Fadila saja. Nanti awak klik dan awak join grup tu, dan apa-apa segala tugas masukkan saja ke dalam grup tu. Letak nama, letak kelas dan letak tarikh. Okey, contohnya awak letak situ nama, kelas, tarikh. Nama siapa? Nama Ali bin Abu. Kelas 4 Batani. Tarikh 21 Jun 2021. Lepas tu barulah awak snap gambar tu kan, baru awak type ni detail-detail ni. Okey, lepas tu saya dekat dalam grup tu. Okey? Faham? Itu saja, Ustazah harapkan dapat membantu awak pembelajaran awak hari ini dengan sangat baik. Jangan nakal-nakal, belajar rajin-rajin. Assalamualaikum.